Pada sesi yang lalu, kita telah pertimbangkan tentang pendapatan dan memahami daripada penerangan saudara kepentingan kita perlu bertaubat. Daripada Markus 1 ayat 14 hingga 15, mungkin kita ulang kembali, saya baca sekali lagi. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, "Sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini." Mungkin di dalam ayat ini kita nampak bahawa Yesus menyuruh kita bukan sahaja bertaubat, tetapi untuk percaya akan Injil. Ya. Tapi apakah yang perlu kita percaya tentang Injil dan tentang Tuhan Yesus mengenai penyelamatan? Ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, percaya ini adalah satu yang sangat penting dalam proses lahir semula dengan sempurna. Contohnya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 30 hingga 31. Kemudian dia membawa mereka keluar lalu berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang patut aku lakukan supaya diselamatkan?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu." Ya, konteksnya ialah Paulus dan Silas telah dipenjarakan di Filipi. Dan ketua penjara di sini tanya dia, bagaimana dia akan dapat diselamatkan. Jawaban yang diberikan oleh Paulus dan Silas jelas. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Bukan dia sendiri saja, tapi seisi keluarga. Ya, jadi Yohanes juga telah mengatakan perkara yang sama dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 23. Perintahnya adalah kita harus percaya akan nama anaknya, Yesus Kristus, dan kasih mengasihi seperti suruhan Kristus. Percaya akan nama anaknya, yaitu nama Yesus. Jadi ini bermaksud percaya itu adalah satu yang penting dalam proses lahir semula. Tetapi soalannya ialah percaya apa, seperti yang saudari tanya tadi. Ya. Untuk itu, mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10. Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Ya, jelas dalam ayat ini dikatakan kita mesti percaya dalam hati. Tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus daripada kematian. Mengapa hal ini sahaja yang kita mesti percaya? Sebenarnya, kalau kita percaya Yesus telah dibangkitkan daripada kematian, maksudnya dia mesti sudah dikuburkan. Dan kalau sekiranya Yesus telah dikuburkan untuk membuktikan bahawa dia sudah mati, maksudnya dia mesti sudah mati. Jadi kalau kita kata kita percaya dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita sekaligus percaya bahawa Yesus telah mati, telah dikuburkan, dan dibangkitkan. Itulah 3 perkara yang disebut sebagai hal-hal utama di dalam Injil penyelamatan Yesus. Jadi dalam kata lain, kita percaya dalam hati bahawa Yesus telah bangkit daripada kematian. Percaya dan bertaubat adalah 2 yang mesti seiring. Seperti satu duit siling. Duit siling itu ada 2 muka. Ya. Dan kita tidak boleh asingkannya. Kalau satu muka tak ada, itu bukan duit siling. Jadi bertaubat dan percaya adalah seperti 2 muka duit siling. Ataupun kita boleh fikirkan kalau seorang anak
Seorang anak itu mesti ada bapa, mesti ada ibu. Kalau ada ibu saja, tak juga jadi seorang anak. Dan oleh sebab itu, untuk melahirkan seorang anak, mesti ada bapa, mesti ada seorang ibu. Begitulah juga, kalau kita hendak lahir semula dengan sempurna, mesti berlaku kedua-dua ini. Bertaubat daripada dosa-dosa dan percaya kepada Yesus apa yang dia telah lakukan. Jadi, kalau kita fikirkan ini, ya seakan inilah ya. Apabila kita fikirkan tentang bertaubat dan percaya, kita mesti buat kedua-duanya. Contohnya, kalau selepas saya telah berbincang dan bercakap untuk satu jangka masa yang panjang, saya rasa haus. Kalau saya percaya, betul-betul percaya bahawa kalau saya minum air ini, saya akan hilang kehausan atau kedahagaan saya. Saya betul-betul percaya. Tapi, adakah saya sudah hilang haus saya walaupun saya betul-betul percaya? Belum. Ya, betul. Apakah yang saya mesti buat? Saya mesti buka botol ini dan terus minum. Barulah hilang kehausan itu. Jadi, percaya dan bertaubat. Bertaubat itu ialah tindakan yang kita buat untuk meninggalkan dosa itu. Dan itulah kedua-duanya, percaya dan bertaubat, mesti berlaku untuk lahir semula dengan sempurna. Saudara, berkaitan dengan hal percaya kepada Tuhan, terdapat satu soalan yang sering ditanya. Mengapakah Yesus adalah satu-satunya jalan balik kepada Allah dan bukan salah satu jalan? Soalan ini adalah soalan yang sangat baik dan sangat penting. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Dia tidak katakan, "Akulah salah satu jalan." Maksudnya, Tuhan Yesus mengisytiharkan dirinya sebagai satu-satunya jalan, tak ada jalan lain. Sebab itu dia tegaskan, tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui saya. Jadi ini bermaksud Yesus mengisytiharkan dirinya sebagai satu-satunya jalan. Begitu juga Petrus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, kerana tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita. Tiada nama yang lain. Tiada orang yang dapat menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang unik berkait dengan pengisytiharaan orang Kristian mengikut Alkitab ataupun mengikut firman Tuhan. Jadi apa yang unik sekali berkaitan dengan pengisytiharaan ini? Apakah buktinya bahawa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk penyelamatan? Yang pertama, yang unik sekali, ialah hanya Yesus sahaja yang mati dan bangkit semula daripada kematian. Tidak ada pengasas agama yang lain yang boleh melakukan ini dan telah melakukan ini. Inilah yang unik. Jadi, oleh sebab itu, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa dan membuka jalan untuk penyelamatan kita. Ada satu lagi, yang kedua, yaitu keunikan
pendekatan penyelamatan seperti yang diwahyukan dalam firman Tuhan dan dalam Injil penyelamatan Yesus. Keunikannya ialah semua agama yang lain di dunia ini memerlukan penganutnya untuk melakukan sesuatu, mengikut satu set peraturan-peraturan atau hukum-hukum. Tetapi seperti yang kita tahu, pendekatan begini adalah satu jalan mati. Kita tidak layak dan tidak mampu dan sanggup untuk memenuhi standard kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan dan dalam Injil penyelamatan Yesus, Tuhan telah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk mati untuk dosa kita. Menggantikan kita. Oleh sebab itu, pendekatan penyelamatan dalam agama Kristian bukan melakukan, tetapi telah dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggeris, bukan do. It's not do. It is done for us. Itulah yang berbeza sekali dan unik sekali. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Segala-galanya telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita hanya perlu respon ataupun bertindak balas untuk menerimanya. Caranya ialah bertaubat daripada dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah agama, ialah manusia cuba mencapai Allah dengan melalui usaha dan kebaikan sendiri. Tetapi Injil memberikan kita Allah mencapai manusia melalui penyelamat dunia, yaitu anaknya Yesus Kristus. Itulah keunikannya. Itulah sebabnya Yesus ialah satu-satunya jalan kembali ke pangkuan Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.